Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yudhirka min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk sama-sama kita berbincang berkaitan dengan ibadat solat kita, khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang saya ulangkan sebelum ni, apabila sebut dengan fiqh, maka perbezaan di kalangan pandangan ulama, termasuk di kalangan ulama-ulama Syafi'i pun tetap akan berlaku. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi terhilang lagi terkejut kan? Ingat ke raya hari Selasa pun raya hari Senin. Ada kambing tak sempat nak sembelih lagi, lembu tak cari lagi. Huru-hara. Ada pula yang orang kata tak jenis tak sabar, marah pula dekat jabat mufti. Pergi tengok anak bulan, geng-geng rabun belaka. Lepas tu mula istihara raya tak tentu arah. Sebenarnya rabunnya kita, bukan dia orang. Dia nampak anak bulannya bukan dekat negeri Kelantan saja, kat lain. Nampak dekat Sabah dengan Port Dickson katanya kan. Jadi, maknanya kita reda lah hadis Nabi dah sebut. Nabi dah sebut awal-awal dah prinsip. Cuma orang kita ni yang kelang kabut, kalau puasa tak jadi tak apa. Jangan raya tak jadi. Kalau puasa kata takdirkan esok tak jadi raya lusa. Ya Allah, alham syukurnya sempat isap wakuk 3-4 batang lagi. Kan? Jadi maknanya kalau takdirkan esok tak raya, yang tu huru-hara. Lebih-lebih lagi raya cepat. Nabi dah sebut dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi kata, puasalah kamu apabila kamu nampak anak bulan, rayalah kamu kalau nampak anak bulan. Kalau tak nampak juga, maka sempurnakanlah Syakban tu 30 hari ataupun Ramadan tu 30 hari tak nampak. Dia nak dah teori dah begitu. Yang kita kelang kabut pasal apa? Cuma lama dah kita tak bergaya begitu dah. Kecil-kecil dulu biasa juga. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk pada rukun yang ke-6, sedikit ada persoalan dia tanya mengenai puasa 6 yang saya rasa sering kali setiap tahun maka ketika timbullah soalan ini, iaitu berkaitan dengan menggabungkan puasa 6 dengan qada, dan banyak isu, sudah banyak jawapan-jawapan ustaz yang pelbagai-bagai yang kadang-kadang kita sendiri pun menjadi agak kelang kabut. Sebenarnya kalau kita tengok daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalil-dalil, tidak wujud dalil yang menyuruh dan dalil yang melarang kita menggabungkan qada dengan puasa 6. Tidak ada dalil yang menyuruh mengatakan boleh ataupun yang mengatakan tak boleh. Jadi para ulama berpegang pada prinsip al-aslul ibahah, maka setiap awal perkara itu adalah harus, melainkan ada dalil yang mengatakan melarang ataupun sebaliknya. Jadi kebanyakan para ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahawa boleh kita menggabungkan puasa 6 dengan puasa qada. Dan ada sebahagian ulama kata lain tak boleh kita nak puasa 6 dengan puasa qada, tak boleh. Sebabnya puasa qada tu lebih tinggi darjatnya daripada puasa 6. Baik. Yang ulama kata boleh tu pula, yang ulama kata boleh, dia kata tak ada masalah kita nak menggabungkan di antara dua-duanya dengan syarat. Dia kata sekiranya puasa qada itu yang kita buka kerana harus, contohnya di dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir misalnya. Tapi kalau kita tinggal suka-suka, kebanyakan para ulama kata tak boleh digabungkan di antara puasa 6 dengan puasa qada. Kalau kita tinggal kerana sakit tak apa, itu kebanyakan ulama kata begitu. Jadi maknanya ulama ini kata kalau kita nak gabung
memadai lah. Contohnya orang perempuan, dia niat nak qada puasa dia Ramadan, tapi tidak sebut niat puasa 6, maka dimasukkan sekali dah di dalam tu. Dapat 2 sekali 6 dapat, qada pun dapat. Nah, itu yang kata boleh. Yang kata tak boleh pula, tak boleh. Yang tak boleh gabungkan, kena puasa asing-asing. Qada, kena qada selesai ke qada dulu, sebab qada ni hak benda besar. Takut-takut mati, kalau tak buat 6, tak buat sunat tak apa, jangan tak buat yang wajib. Maka kita pun buat yang wajib terlebih dahulu. Lepas habis wajib, tengok-tengok dah duk seronok, duk raya, tinggal lagi puasa Ramadan 3 hari. Puasa Syawal 3 hari lagi. Nak puasa 6, ada 6 hari, 3 hari lagu mana cerita. Maka para ulama kata, dia kiaskan dengan hadis yang mana seorang sahabat yang mengqadakkan solat sunat dia, yang mana dia mari lambat. Ketika tu Rasulullah dah akad takbir sembahyang subuh, tak sempat nak sembahyang sunat fajar. Maka lepas sembahyang subuh dia akad takbir, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi kata, mu sembahyang gapo? Dia kata, aku qada sembahyang tadi, aku mari lambat sembahyang sunat tak sempat. Nabi bersenyum dan senyap begitu. Senyum Nabi menandakan setuju. Dan para ulama pun mengatakan boleh diqadakkan puasa 6 tersebut. Maknanya 3 hari ada bulan Syawal, kita niat puasa 6, dan 3 hari lagi masuk bulan Zulkaidah, boleh kita niat qada untuk puasa 6 tadi, yang balance 3 hari. Jadi mana besar puasa 6 kita buat qada dalam bulan, kita buat tunai dalam bulan Syawal dengan qada pada bulan lain. Sudah tentulah fadilatnya lebih besar kalau kita buat pada bulan Syawal. Nah, wallahu a'lam bisawab. Saya harap jawapan sedikit sebanyak menghilangkan keserabutan kepala otak gitu. Nah, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti dulu sebelum Ramadan pada 18 hari bulan 3. Nah, iaitu pada rukun yang ke-6 di dalam solat. Kita dah bincang mengenai niat, kita dah bincang mengenai takbiratul ihram, kita bincang mengenai berdiri tegak, kita bincang Fatihah, dan kita bincang bab rukuk dengan cara detail. Malam ni kita masuk kepada rukun yang ke-6, iaitu berkaitan dengan iktidal. Nah, bagus masjid ni, Pak Imam ada sekali. Nah, kadang-kadang minta maaf lah, saya pergi setengah-setengah masjid. Jadi terutama sekali masjid-masjid kampung, surau-surau kampung. Jadi apabila kita mengajar pekoh, kita tegur bab tertentu, kadang-kadang dia balik dah. Isyak sekarang baru dia mari nak azan isyak. Jadi tanya kenapa tak mari. Dia kata lah banyak kali dah dengar bab pekoh, bab tauhid ni, rasa-rasa macam dah pandai. Jadi mana dia kata tegur benda salah tu, dia tetap dengan salah dia lah. Nah, jadi kalau boleh, bukan kata kita pandai, tapi at least boleh kita kongsikan pandangan. Nah, pertama sekali mengenai i'tidal, wa huwa ya'udu ilal hay'atil lati kana 'alaiha qabla ar-ruku'. Maknanya kita kembalikan kepada keadaan sebelum kita rukuk, maknanya dengan cara berdiri tegak. Nah, sebab itulah kalau kita tengok sesetengah pada kita pergi Mekah kan, sebab ni berdasarkan definisi ni, maksud i'tidal tu maknanya kita ni lakum dinukum waliyadin, kita rukuk, betul tak? Yang dimaksud dengan i'tidal ni adalah kita kembali kepada keadaan asal sebelum rukuk, iaitu qiyam. Cuma bezanya kita tak letak tangan kat sini. Tetapi kalau kita tengok di Mekah, di setengah-setengah tempat, ada pandangan ulama, walaupun sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dia letak tangan di sini dulu, baru dia pergi sujud. Ada pandangan ulama sebegitu, khususnya sesetengah pandangan ulama Imam Hambali. Fa in kana qa'iman qabla ruku'i ada ila qiyamin, yakni in qadara alaihi. Dia kata hendaklah dia kembali kepada berdiri tadi seperti mana keadaan asal sebelum dia rukuk. Wa illa fa ya'udu lima kana alaihi. Dia kata au yaf'alu maqdurahu in ajaza wal i'tidal wuku yafsilu ruku' anis sujud. Maka hendaklah dia kembali kepada asal sebagaimana qiyamnya. Tetapi jika tak dapat dia kembali, contohnya ada sebab-sebab tertentu, dia berhutang dengan orang, contoh dia semayang dekat dengan tingkap, tiba-tiba ceti ketuk pintu,
Nah, dia nak bangun i'tidal, dia tahu ni bunyi enjin kereta ni enjin cerita tu. Jadi dia nak qiyam, nak i'tidal, dia qiyam sikit je, i'tidal sikit je. Tak i'tidal seperti dia qiyam tadi. Boleh ke tak? Boleh. Ataupun kita tengok contohlah, kita kata ada musibah-musibah tertentu. Kalau kita contohnya kayu ada di atas kepala kita, mungkin kalau kita bangun straight terhempak kepala kita dekat kayu dan sebagainya, kita pun bangun dalam keadaan seperti kita mana lebih sikit pada rokok. Contohnya qiyam dalam keadaan begini, sebab kita nak selamatkan kepala kita tadi. Boleh tak? Maka hukumnya adalah tak apa. Sebabnya kita bangun dengan qadar sebagaimana yang kita bangun setakat kita mampu. Okey. Hukmuhu wa masyru'iyyatuhu. Hukum i'tidal kita sebut tadi, i'tidal merupakan salah satu dari rukun solat. Rukun min arkanis solat. Rukun daripada rukun-rukun solat. Maknanya kalau kita tak buat ataupun kita buat tapi tidak sempurna, maka batal solat dia. Sebab apa? Wa fardun min furudiha. Kita kata dia adalah fardu. Bahkan dia merupakan fardu daripada fardu solat. Tidak sah solat seorang sebut illa bihi, melainkan dengan melaksanakan i'tidal tadi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha wasafat salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apabila seseorang bertanya kepada Aisyah, sebab Aisyah ni orang yang dekat dengan Rasulullah, tidur mandi sekali dengan Rasulullah, sudah tentulah banyak perbuatan Rasulullah ni ada di dalam poket dia. Sebab itu para sahabat, kalau berlaku perselisihan tertentu, maka antara orang yang akan ditanya adalah isteri-isteri Rasulullah. Dan orang yang paling lama duduk dengan Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasul, ya wahai Aisyah, bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal? Maka beliau menjawab, fakana idza rafa'a ra'sahu, maka apabila Nabi mengangkat kepalanya min ruku'i, daripada rukuk, lam yasjud, maka Nabi tidak akan sujud. Kalau Nabi angkat kepalanya daripada rukuk, Nabi tidak akan sujud. Dia kata lam yasjud, tegas, Nabi tidak akan sujud hatta yastawiya qa'ima, melainkan Nabi terlebih dahulu berdiri secara betul tulang belakangnya. Maknanya kalau kita berdiri ketika kita baca Fatihah dalam keadaan begini, maka Nabi dia bangun daripada rukuk, Nabi tidak akan sujud, melainkan kedudukan Nabi seperti mana ketika qiyam membaca Al-Fatihah. Ini kebanyakan salah banyak di kalangan kita. Dia orang Kelantan panggil cakduh, tak cermat. Tak cermat. Kadang-kadang dia bangun begini, comel dia bangun. Okey, contoh dia kata dia rukuk, dia bangun setakat sami Allahu liman hamidah rabb. Terutama sekali ketika kita sembahyang seorang. Jadi sepatutnya bangun tu sebagaimana dalam keadaan qiyam. Kalau kita kata kalau kita qiyam baca begini, Fatihah boleh batal solat kita, sebab ini bukan nama berdiri, ini nama dia bongkok. Melainkan memang dia bongkok. Tapi kalau dia berdiri boleh betul, maka ketika i'tidal juga mesti dia bangun di dalam keadaan tegak. Ini yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini sangat kuat, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis 313. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah katu ketika Nabi pernah tegur lirajuli, seorang lelaki, asa alladhi asa'a solatahu, yang mana Nabi sangat tak puas hati dengan solatnya agak teruk. Seorang lelaki tadi, summa allamahu kaifiyataha, maka Nabi pun hajar lelaki tersebut cara i'tidal yang betul. Summa marfa' hatta ta'tadila qa'ima, wahai lelaki, dia kata jangan kamu sujud selepas daripada rukuk, melainkan terlebih dahulu kamu duduk di dalam keadaan berdiri tegak. Nama dia adalah i'tidal. I'tidal ni maksud dia adalah rata.
Kalau bahasa Arab kita panggil adil ni saksama. Nah, adil. Tapi i'tidal ni maksudnya rata tulang belakang kita dalam keadaan begini. Okey. Walau atabir ruku', dia kata dalam hadis lain, maka Nabi lepas Nabi tegur perbuatan tersebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, lain kali mu tengok lagu mana cara aku solat. Sembayanglah kamu sebagaimana cara aku sembayang. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau rafa'a ar-raqi'u ra'sahu thumma sajada. Apabila seseorang itu dia rukuk, kemudian dia rafa'a ar-raqi' ra'sahu. Kalau seseorang itu dia rukuk dan dia bangun i'tidal, kemudian dia syak hal i'tadala. Kemudian dia ragu-ragu, adakah dia i'tidal ataupun tidak, lazimahu an ya'uda ilal i'tidal. Wajib dia kembali semula kepada i'tidal. Sebagai contohlah, lain setengah ulama kata dua keadaan. Keadaan yang pertama, sekiranya jaraknya tidak begitu jauh, dia i'tidal, kemudian tu dia terus pada sujud, duduk di antara dua sujud, tiba-tiba terlintas dalam kepala dia, aku tadi tidak kok tidur. Kalaulah keadaan ragu, apabila ragu, mungkin confirm ni ragu. Kalau dia dalam keadaan ragu, maka wajib dia walaupun dia duduk antara dua sujud dah, dia wajib bangkit semula, pergi kepada qiyam balik, duduk dalam keadaan i'tidal. Kemudian hendaklah dia sujud semula, duduk antara sujud semula. Ini satu keadaan. Tetapi kalau dah jauh dah, masuk rakaat kedua, tiba-tiba ragu-ragu, adakah dia buat i'tidal pada rakaat pertama ataupun tidak, sesetengah para ulama mengatakan bahawa abaikan untuk rakaat pertama, maka hendaklah dia tambah pada rakaat yang baru. Fahamlah? Cuma saya nasihatkan jangan diamalkan fi'il perangai ini. Lama-lama dia jadi was-was. Jarang-jarang tak apa. Tapi kalau tiap kali solat, i'tidal aku buat ke tidak, susahlah. Orang lain sembahyang maghrib 3 rakaat, dia bantai sampai 12 rakaat. Macam mana ulang balik? Jadi kalau boleh jangan ajar dia buat begitu. Okey. Saya tahu dah, sebab tu kadang-kadang orang kata istilah tahu dah berbeza. Saya selalu ulang motivasi pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan. Kita lakukan ibadat, khusus dalam bab solat, apabila kita lakukan sesuatu perbuatan dengan hanya melihat kepada perbuatan orang lain, maka akan dapat satu pahala. Tetapi kena ingat, kalau kita buat sesuatu ibadat, khususnya solat, berdasarkan ilmu yang kita pelajari, maka jaraknya, dalam hadis mengatakan bahawa selama 600 tahun perjalanan, jauh pahala kita. Ini penting supaya lepas ni, aku buat begini, rupa-rupanya maksudnya adalah begini. Okey. Saya tak buka soalan lagi ni, kejap lagi. Walau atabir ruqa', dia kata lazima an ya'uda ila i'tidal thumma yasjud li anal asla adamu i'tidal. Kalau dia ragu-ragu sama ada dia i'tidal ataupun tidak, maka hendaklah dia kembali kepada i'tidal, kerana asalnya sememangnya dia tak buat. Tu prinsip dia begitu. Kan kita beritahu dah contoh, tak apa, yang saya beri contoh yang sama. Kalau contoh dia kata-kata kita nak balik kampung raya baru ni, nak balik kampung, kita tahu dah jam, dia kata istihar jam, teruk sangat sebab 2 tahun orang tak beraya. Dia pun kelang kabut balik, tiba-tiba kunci jam pukul 2 pagi, terbangun pukul 6 pagi. La ilah, kelang kabut dia kan. Kelang kabut tu barang-barang beg-beg naik letak atas kereta, naik letak atas kereta, semua ada belakang, ada anak-anak semua ada belakang, alhamdulillah ada. Pergi. Sampai dekat tol nilai, tiba-tiba isteri tanya, "Bang, pintu tadi abang kunci ke tidak?" Sampai kat tol nilai ni, "Abang kunci ke tidak tadi?" Kan saya suruh awak kunci. Mana boleh, abang lah yang kunci tadi. Saya pun lupa pula. Orang belakang-belakang anak-anak ni kunci ke tak? Main belakang dah, tak tahu apa dah. Mana lebih sedap hati kita? Kita bertolak balik ke kampung ke dulu atau kona balik?
Rumah tu banyak tu, TV ada, semua ada. Sudah tentulah corner balik ke rumah kita lebih sedap. Betul tak? Walaupun kita sampai ke rumah, kunci-kunci, dah kunci rupanya. Tapi tetap hati kita rasa tenang. Betul tak? Sama dengan bab solat ni. Apabila kita ragu-ragu, kita iktidal ke tidak, iktidal ke tak, mana yang lebih menenangkan kita? Sudah tentu kita kembali kepada iktidal. Walaupun di dalam CCTV Allah, iktidal pun kita dah buat dah. Nah, tapi jangan ajar. Kalau nak kampung, nak balik kampung itulah huru-haranya. Jangan buat begitu. Tiap kat pintu mana-mana telah dibuat. Wa alau atabirruqa alwajib fa'idata ilman atu bitintisab min ruku'ihi wa saqata i'tidal li ta'azzurihi. Sekiranya seseorang itu nak buat i'tidal, sampai Allahu liman hamidah, nak buat i'tidal, tiba-tiba sebagaimana saya sebut tadi, tiba-tiba dengar enjin kereta ceti mari, pinjam duit ke ceti, nak bangkit takut, duduk tak ada rukuk. Kalau bangkit tinggi sikit, confirm ada. Nampak dah. Kita pun bangun iktidal seadanya. Tu pergi pada sujud. Maka hukumnya tak apa. Nanti kita tengok. Falau zalat al-illah qabla bulugh jibhatihi min al-ardi. Apabila kita iktidal dengan cara tak sempurna, atas apa-apa alasan sekali, nah, yang boleh menyebabkan kita ni untuk keselamatan diri dan sebagainya, nah, apabila kita bangkit, kita pun bangkit dengan seadar. Sepatutnya bangkit begini, kita bangkit begitu je. Nah, terus nak pergi sujud, tiba-tiba benda yang menghalang kita tadi telah pun luput. Contohnya, ceti panggil kita tadi nak pergi dah sujud, dia bunyi dah, dia kona balik dah. Tak sampai lagi pada sujud ni. Wajib kita kena kembali semula, pergi iktidal sekali lagi. Sebabnya halangan yang menyebabkan kita tak boleh nak sujud cara sempurna tu telah hilang, wajib. Tapi kalau dah sampai kepala kita dekat bumi, maka memadailah dengan rukuk iktidal dengan secara begitu tadi. Nah, dia pergi lagi, wa in zala illah ba'da wajhi al-adl lam yarji' ila al-iktidal wa saqata anhu. Saya sebut tadi, apabila dia telah sampai kepala dekat lantai dan halangan tadi telah luput, maka tak perlulah ulang balik, saqata, maka gugurlah kewajipan ke atasnya untuk kembali semula kepada iktidal. Wallahu alam bissawab. Okey. Ada soalan? Silakan. Suara saya clear tak? Saya bunyi macam gemar lah. Okey. Ada soalan tak? Okey. Maya? Assalamualaikum Ustaz. Kalau sembahyang yang bukan berdiri, contohnya sembahyang duduk. Sembahyang duduk? Ya. Okey. Terima kasih. Apa soalannya? Ya. Soalannya iktidal tu macam mana? Solat secara duduk, tapi macam mana gaya iktidalnya? Untuk iktidalnya, dia solat dengan duduk. Dekat sikit saya. Minta maaf sebab dia suara gemar. Apa isi tadi? Dalam keadaan dia solat duduk, macam mana keadaan dia iktidal nanti? Okey. Duduk macam mana dia iktidal ketika solat dalam keadaan duduk? Itu maksud dia. Minta maaf dah sebab saya kali sebab dia bunyi gemar, kan? Yang sama juga. Kita sembahyang sambil duduk, dia sebut di sini iktidal dengan keadaan seadanya dia. Kalau dia keadaan berdiri, contohnya dalam keadaan berdiri, maka iktidalnya sudah tentu dalam keadaan begini. Kalau dia sembahyang sambil duduk, contohnya kerana sembahyang sambil duduk, maka manakah badan yang paling tegak bagi dia ketika dia duduk? Begini, contoh kan? Contohnya begini, maka iktidal dia pun begini. Kalau dia sembahyang sambil baring, macam mana kedudukan baring dia? Maka iktidal dia pun lagu tu. Tengok kepada suasana. Nah, boleh lah? Okey. Cuma saya tegur, banyak kali saya tegur orang yang solat di atas kursi. Ni banyak kali saya remind. Tolong jangan seronok sangat sembahyang atas kursi. Sebabnya sembahyang atas kursi ni dia ada batasan-batasan untuk duduknya sama. Boleh tak ambil kursi kuning belakang tu? Tak apa. Ustaz, tak apa. Sebenarnya tak apa. Tak. Saya nak yang kuning, yang plastik tu. Okey.
Sebab semayang saya galakkan yang mana orang yang boleh semayang dan dia tidak masalah dengan tulang belakang, saya galakkan semayang atas kursi sebegini. Saya tak berapa sangat galakkan semayang kursi yang bersandar begitu. Sebab apa? Dia rasa macam seronok. Dia macam semayang duduk dalam keadaan bersandar begini. Nah, sedangkan dia boleh berdiri dalam keadaan begini. Ni tegak. Nah, dia bukan begini. Ni bukan berdiri tegak. Bukan, walaupun kita duduk, mesti duduk kita seolah-olah kita berdiri dalam keadaan tegak. Nah, dapat kursi pusing pula. Pusing-pusing semayang pula kan. Jadi maknanya, kalau duduk atas kursi sebegini, maka ini lebih cantik bagi saya. Sebab apa? Kita tahu kita takkan bersandar kat belakang. Maka lebih baik kita semayang di atas kursi berbanding. Tapi bukan saya kata salah. Tak salah pun semayang atas kursi, tak kata. Cuma kena kawal kedudukannya supaya kita tidak terlampau relax semayang begini. Dan ni duduk tengok bola lagu ni, bukan semayang. Jadi kadang-kadang perlu ambil perhatian lah. Okey. Biar kat sini, tak apa. Okey, lagi soalan. Kadang-kadang orang takut nak tanya soalan banyak sebab saya tak dengar, sebab dia bunyi pecah. Okey, lagi? Ustaz, bagaimana keadaannya kalau imam terlupa tahiyat awal dan dia teruskan sampai ke akhir semayang, kata 4 rakaat, tahiyat awal dia terlupa. Dan dia makmum subhanallah pun dia tak dengar, dan dia terus akhir sekali solat sujud yang keempat tu dia tidak menunaikan solat, tidak menunaikan sujud sahwi. Dia sujud sahwi. You sahwi ke tak? Tak. Okey, tak apa. Yang bagi yang imam tak apalah, yang luas sikit dalam masalah. Mungkin situasinya sekira imam tertinggal tahiyat awal untuk solat isyak lah, mudah kita kata 4 rakaat solat isyak. Jadi kita dah kata subhanallah tapi imam buat doa je. Dia naik berdiri tegak naik ke atas, maka wajib ke atas makmum, bukan sunat tuan-tuan. Wajib ke atas makmum mengikuti imam tersebut. Sebab imam meninggal perkara yang sunat. Wajib. Kalau kita baca juga at-tahiyatul mubarak, sedangkan kita nampak. Tapi kalau kita duduk tengok-tengok, assalamualaikum, kita tengok, kena putuskan tu, bangkitkan tahiyat, jangan sudahkan tahiyat. Kalau kita sudahkan juga tahiyat sedangkan kita tahu dah imam tu tinggal, maka batal solat kita. Okey. Yang kedua, apabila sampai tahiyat akhir, maka kebiasaannya imam akan sujud sahwi terlebih dahulu. Itu maklum kan? Kena ingat sujud sahwi itu sunat, bukan wajib. Bukan saya pandang rendah kepada perkara sunat. Isu pekoh ni adalah sah atau batal. Isu pekoh di situ. Kalau tu pas sunat, buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi kalau imam tu dia buat, wajib ke atas kita kena buat. Bukan sunat, wajib. Kalau kita tinggal sujud sahwi tersebut, walaupun dia terlupanya pak imam, maka batal solat kita. Maknanya kalau imam sunat, tapi jadi wajib kepada makmum untuk mengikutnya. Contohnya, orang tu dia tu mari lambat. Lepas salam, sudah tentu dia tambah 1 rakaat lagi. Pun wajib ke atas diri dia sujud sahwi. Okey, baik. Kalau imam dia dok juga tak sujud sahwi pun, terus assalamualaikum, assalamualaikum. Bagaimana kita dengan makmum tadi? Sepatutnya imam sujud sahwi. Boleh tak kita nak sujud sahwi? Boleh. Sebab apa? Apabila imam dah bagi salam yang pertama, secara automatik hubungan kita dengan imam sudah terputus. Jadi maknanya makmum boleh nak sujud sahwi, maknanya dia terus sujud sahwi, ataupun dia tak nak sujud sahwi, nak ikut imam juga. Hak nombor 2, confirm yang paling ramai. Tapi nak sujud sahwi boleh ke tak? Boleh. Contohnya kata Haji Wan kita. Contoh kata dia ni semayang lambat 1 rakaat. Lambat 1 rakaat. Yang imam lupa tadi. Sudah tentulah lepas assalamualaikum, assalamualaikum, dia tambah lagi 1 rakaat. Tapi dia tahu dah tu imam tadi tak baca tahiyat awal. Sepatutnya imam tu sujud sahwi. Jadi apabila imam tu tak sujud sahwi, bagi orang yang dah cukup 4 rakaat, boleh dia nak sujud sahwi lepas imam salam. Tapi bagi ajiwan kita, dia tak boleh nak sujud sahwi sebab itu baru rakaat ketiga bagi dia. Melainkan imam buat. Jadi dia berbangkit rakaat keempat, nanti sebelum dia bagi salam,
boleh dia nak sujud sahwi. Sebabnya dia dah sembahyang seorang tadi. Faham cerita saya tu tak? Sebab kalau imam buat, wajib kena buat. Kalau imam tak buat, dia beri pilihan. Tapi kalau kita rakaat ketiga, maka kalau imam tak buat, jangan dia buat. Nanti kita buat pada rakaat keempat kita yang hakiki nanti. Boleh tak? Okey, lagi. Okey, kita pergi lagi. Yushtaratu fil i'tidal min ruku'i wa sihhatihi li umur taliyah. Maka mana antara syarat-syarat yang perlu kita ikut apabila kita i'tidal, yang pertama sebagaimana saya sebut tadi, al-intisab wa huwa al-wuqufu muntasiban ala faqaratihi kama fil qiyam kama thabata fil hadis as-sabiqi hatta ta'tadila qa'ima. Dia kata apa? Maksudnya syarat apabila kita sebut rukun ni, di dalam rukun dia akan ada syarat. Kalau tuan-tuan faham, mana-mana dalam ibadat ni wajib dia ada rukun. Di dalam rukun, setiap rukun dia akan ada syarat-syaratnya untuk memenuhi rukun tersebut. Seperti mana niat, contoh niat nak solat. Nah, jadi apabila disebut niat, dia adalah rukun. Tetapi di dalam niat, dia ada syarat. Apa syaratnya? Mesti ada qasak, mesti ada ta'aruk, mesti ada ta'yin yang kita bincang dulu. Nah, tapi begitu juga dengan rukuk. Dia ada syarat yang antaranya syarat yang pertama, wal wuqufu muntasiban ala faqaratihi kama fil qiyam. Kita sebut tadi, wajib dia sekiranya dia mampu, hendaklah dia berdiri dengan tegak sebagaimana dalam qiyam pada semasa dia baca Fatihah. Yang kedua, al-qasdu, dia berhasrat untuk rukuk. Dia kata alla yaqsidul musalli birtifa'ihi wa'tidali 'an ruku' syai'an akhar lil ibadah falau faza'a fir ruku'. Sekiranya seseorang itu dia bangkit daripada rukuk pergi kepada i'tidal tapi tidak berhasrat untuk buat begitu. Jadi falau faza'a fir ruku', misalnya terkejut, au ra'a hayyah, au ra'a hayyatan, atau melihat seekor ular, fartafa'a faza'an lam ya'taddu bi ra'fi'i. Maka dicontoh kata duk tengah sujud begini kan, duk tengah sujud, tiba-tiba mari seekor ular, tikus ke lipas ke, melompak naik begini naik dia tidak ada serat pun dia nak bangkit daripada rukuk, cuma terkejut dekat lipas, dekat ular, dekat tikus tadi, maka wajib dia kena kembali semula kepada rukuk dan pergi kepada i'tidal. Itu banyak berlaku. Jadi tambah-tambah sekali jenis orang yang melatoh. Contohnya gedegang, pecut keluar. Masa bersilap tengah solat, dia tak niat pun begitu, tapi dia dulu pegangai dia. Tak dapat diselamatkan dah. Maka wajib kena kembali semula kepada rukuk dan balik semula kepada i'tidal. Yang ketiga, al-itmi'nan. Mesti ada tamakninah. Inilah perkara yang kita kena ambil berat. Setiap rukun dia ada tamakninah. Apa maksud tamakninah? Berhenti sekejap. Bagaimana nak ukur berhenti sekejap? Subhanallah. Itu maksud dia begitu. Setiap rukun dia ada tamakninah. Jadi macam mana nak ukur tamakninah? Maka ukurlah dengan subhanallah. Nanti kita akan bincang mengenai rukuk untuk mendapat rakaat. Kita dikira mendapat rakaat tersebut apabila sempat rukuk dengan tamakninah dengan imam, bukan dengan makmum, dengan imam. Kita sempat rukuk dengan tamakninah dengan imam. Macam mana nak ukur tamakninah? Maka ukurlah subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan mari lambat, contoh mari lambat sembahyang, tengok-tengok imam rukuk. Tuan-tuan tak payah baca benda lain. Itu nasihat saya. Sebab kita mudah nak ukur. Allahu Akbar. Tu rukuk subhanallah. Maknanya secara automatik kita dapat ukur rukuk kita tadi tamakninah ataupun tidak. Sama juga dengan i'tidal. I'tidal ni makna selain berniat kita bangkit tu sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kita duduk di dalam keadaan sebegitu paling-paling pendek dengan tamakninah, iaitu dengan qadar subhanallah. Itu maksud tamakninah begitu. Okey.
huwa an tastaqirra a'dha'uhu anil harakati. Iaitulah maknanya dia duduk dalam keadaan yang konsisten, yang mana seluruh anggota-anggota yang lain tidak bergerak. Wa ya'tadilu qa'iman ala ma kana qabla ruku'ihi, yang duduk dalam sebegitu sebagaimana kedudukannya sebelum dia rukuk, bihaisu yang fasilu irtifa'uhu an aud ila makana wa tajibu tama'ninah fi i'tidal kama tajibu fi ruku'. Maka wajiblah dia duduk dalam keadaan sebegitu, dalam keadaan tama'ninah sebagaimana yang diwajibkan dalam rukuk yang kita bincang dulu. Lima rawa Rifa'ah bin Rafi' bin Malik fil hadis ar-rajul musi'u salat al-musi' salatuhu, seorang lelaki yang buruk sangat sembahyangnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai lelaki, Nabi kata summarfa' hatta ta'dila qa'imah, maka hendaklah kamu dalam keadaan i'tidal tu dengan betul-betul i'tidal, dengan sempurna. Itu maksud dia tamak-ninah. Yang keempat, syarat tamak yang pertama tadi betul tulang belakang, syarat kedua. Yang kedua mestilah dia berniat untuk rukuk. Yang ketiga mestilah untuk i'tidal. Yang ketiga mestilah dia dalam keadaan tamak-ninah ketika i'tidal. Yang keempat, jangan terlalu panjang kedudukan tersebut. Sebabnya di dalam solat ini rukun perbuatan kita yang lain semua panjang, melainkan dua dinamakan sebagai rukun pendek. Apa rukun pendek? Yang pertama i'tidal, yang kedua adalah duduk di antara dua sujud. Hak dua-dua tu tak boleh panjang. Nah, jangan cuba nak baca benda yang pelik-pelik, hak tidak ada warid dalam hadis, kerana dapat pahala yang banyak, menyebabkan batal solat kita kalau terlampau panjang. Yushtaratu alla yutila al-musalli i'tidalahu ba'da ar-ruku' tatwilan fahishan. Jangan seseorang orang yang solat itu memanjangkan i'tidal selepas rukuk itu dengan panjang yang melampau. Bi an yazida ala muddatil qira'atil Fatihah. Apa yang dimaksud terlampau panjang itu? Iaitu jangan dibaca apa-apa sehingga melampaui panjangnya surah Al-Fatihah. Boleh baca tapi jangan melampau itu. Dia kata dah, nanti tersebut bawah. Li'anna i'tidal rukul qasir, kerana i'tidal rukun pendek. Fala yajuz tatwiluhu, tidak boleh kita panjangkan dia illa fil kunut wa salat tasbih, melainkan ketika kunut ataupun ketika solat sunat tasbih. Selain daripada itu tak boleh, dia kata. Yang berikutnya pula, dia sebut pula sunanul i'tidal 31. Ada soalan tak sebelum kita masuk kepada persunat ni? Okey, bagus. Satu soalan yang baik. Ya. Jangan saya nak cari tak dia ada. Disebut dekat sini satu doa. Dia kata boleh kita baca sekiranya seorang tu baca terlalu pendek. Alhamdulillah sami Allahu liman hamidah. Okey. Sekiranya katakanlah kita ikut kepada mazhab-mazhab yang lain. Contohnya kita pergi ke negara Arab yang tidak baca kunut. Boleh ke tak kita sebagai orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i untuk baca doa kunut? Okey, baik. Kalau setengah-setengah, kalau di Mekah, setengah-setengah imam, setengah-setengah imam di Mekah, okey semua. Setengah-setengah imam di Mekah, kalau sembahyang subuh, selepas sami Allahu liman hamidah tu, dia berdiri agak lama. Dia tak baca apa kunut, dia berdiri agak lama. Maknanya, dia bagi peluang kepada kita untuk baca kunut. Silakan. Tapi kalaulah imam itu yang baik di Malaysia, dia tinggal kunut. Mungkin terlupa, dia tinggal kunut. Ataupun kita pergi ke negara-negara yang memang tak baca kunut. Lepas sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu akbar. Boleh tak kita nak baca kunut?
Hukum kalau kita baca kunut seperti panjang biasa itu, maka hukumnya adalah batal solat kita. Tapi boleh kita baca dalam pendapat ulama ni dia sebut boleh kita baca sependek-pendeknya, iaitu Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli ya ghafur. Cukup pom kita terus pergi kepada sujud. Contoh di Mekah, kalau imam tak raikan mazhab Syafi'i ini, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, pom dia sujud, jangan cuba Allahumma hdini, boleh batal solat kita. Sebab imam tak buat. Tapi boleh kita baca doa yang paling ringkas sekali, Allahumma ghfirli ya ghafur. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma ilma sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihu at-tayru kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman, ya Rabba Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arrahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arrahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa bizal mursalin bi rahmatika ya arrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa bis solihat wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.